like a Hellcat. Hai, Assalamualaikum. Saya adalah Cikgu Azah Zakiah binti Mat Saleh. Hari ini kita akan mempelajari tajuk Sains KSSM tingkatan 5 iaitu tajuk 3.2 Pencemaran Alam Sekitar. Okey, sebelum kita mulakan belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah iaitu surah pembuka dalam Al-Quran bagi menerangkan hati-hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah kami menyembahmu, ya Allah hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka, dan bukan pula jalan yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita nak menerangkan 4 jenis dan punca pencemaran alam sekitar. Yang kedua, kita nak mengkaji tahap pencemaran air daripada sisa domestik. Yang ketiga, kita nak mereka cipta kaedah pembersihan air yang tercemar menggunakan teknologi hijau. Okey, cuba tengok gambar ni. Kesian kan bumi kita? Sebenarnya apakah pencemaran alam sekitar? So, sebenarnya pencemaran alam sekitar merupakan perubahan ciri fizikal, kimia atau biologi yang tidak dikehendaki dalam komponen alam sekitar iaitu udara, air dan tanah. So, pencemaran alam sekitar ni boleh menyebabkan kemudaratan dan ketidakselesaan kepada semua kehidupan. So, mari kita belajar 4 jenis pencemaran. Mari kita lihat yang pertama adalah pencemaran udara. Nampak ni, maknanya dekat udara ni ada gas toksik seperti karbon dioksida. So, untuk pencemaran udara ada dua. Satu secara semula jadi, yang kedua adalah daripada buatan manusia. Okey, kalau yang pertama, contoh dia semula jadi adalah pembakaran hutan. Contoh yang hari tu dekat Amazon kan, terbakar sebab panas sangat. Next yang kedua adalah ribut debu. Yang ketiga, cikgu ada siapa ni? Letusan gunung berapi. Kalau buatan manusia, contohnya adalah daripada asap kilang, asap industri, ataupun daripada exhaust kenderaan bermotor, ataupun tapak perusahaan sampah, diorang bakar sampah. Dan yang keempat adalah stesen janakuasa terma. Lihat pencemaran yang kedua iaitu pencemaran air. Tadi kita dah tengok pencemaran udara. Okey, kalau pencemaran air, dia adalah disebabkan oleh sisa. Sisa apa? Ya, contohnya air sisa, sisa domestik seperti deterjen iaitu sabun dan kumbahan, bahan buangan industri seperti grease. Ni yang cikgu tak suka ni. Ni siapa ni? Ya, sisa pepejal atau sampah sarap. Kesian ikan kat dalam tu kan. Hai, astaghfirullahalazim. Next adalah bahan kimia pertanian. Sebenarnya bila racun-racun perosak you sembuh tu, bila hujan dia akan turun ke sungai, ke laut kan. Habis air tercemar. Next adalah baja kimia. Dia pun telah mencemarkan tanah dan air. Alright. Next adalah tumpahan minyak. Ni memang paling kesian lah. Kalau minyak tumpah, dia memang mencemarkan sangat air. Okey? Okey, kita tengok pencemaran yang ketiga iaitu pencemaran tanah. So, macam mana tanah boleh tercemar? Ya, yang pertama melalui penggunaan baja dan racun serangga yang berlebihan. Kalau racun banyak sangat, tanah tercemar lah. Yang kedua, melalui sisa pepejal. Next, yang ketiga adalah melalui sisa elektronik. Ni kan banyak sangat handphone kan. Ni sisa-sisa dia. Yang keempat adalah hujan asid. Hujan asid ni dia sama macam tadi.
dia melalui asap. Okey, dalam asap sebenarnya bukan setakat karbon dioksida. Dia ada nitrogen dioksida dan sulfur dioksida. So nitrogen dioksida dengan sulfur dioksida ni tadi, dia akan naik ke awan dan dia akan turun sebagai hujan asid. So hujan asid bila pergi ke tanah, kan hujan mesti turun ke tanah kan. So bila hujan asid kena tanah, jadi tanah tu berasid. Maknanya tanah ni telah tercemar. Alright. So next yang terakhir adalah sisa nuklear. Sisa nuklear pun boleh mencemarkan tanah. Okay, kita tengok pencemaran yang keempat iaitu pencemaran terma iaitu haba. So macam mana haba pencemaran terma boleh berlaku? Yang pertama melalui penyahutanan iaitu penebangan pokok. Kan cikgu kata pokok ni boleh serap karbon dioksida. Kan bila you potong pokok, karbon dioksida akan makin banyak. Sebab tu boleh jadi bumi makin panas. Kan? Yang kedua adalah melalui aktiviti perindustrian dan yang ketiga adalah melalui pembakaran bahan api dalam kenderaan atau mesin. Okey, kalau you pergi macam contoh kereta tu baru bergerak kan, you sandar kat situ panas kan. Sama macam aktiviti perindustrian. So semua ni panas-panas. So itulah pencemaran terma atau haba. Okey, cikgu nak tanya awak satu soalan. Awak rasa adakah situasi ini bagus? Pernah tengok tak air jadi macam ni? Comelkan budak tu. Ikan mati. Apa berlaku dekat tasik ni? Awak rasa bagus ke situasi ni? Ni pencemaran apa? Pencemaran udara ke? Pencemaran air ke? Pencemaran tanah ke? Pencemaran terma? Ya, betul. Ini adalah pencemaran air. So, untuk pengetahuan awak, situasi ini kita panggil sebagai eutrofikasi. So, apa punca eutrofikasi? So, punca dia adalah daripada pengaliran baja tak organik ke dalam sungai. So, bila tanah tak dapat lagi serap nutrien seperti fosforus dan nitrogen, ingat tak? Kan bab 2 kita dah belajar, pokok perlukan fosforus dan nitrogen sebab dia makronutrien kan? So bila dia dah tanah tak boleh serap lagi sebab awak letak banyak sangat kan. So dia akan baja tu dia akan mengalir ke sungai sebab dia dibawa oleh air hujan. So apa berlaku kalau baja ni pergi sungai? Ya, akan berlaku pertumbuhan alga. Yang warna hijau-hijau ni alga lah. So, maknanya bila baja tu dah pergi ke sungai, dia akan menyebabkan pertumbuhan alga semakin pesat atau meningkat. Inilah yang kita panggil sebagai eutrofikasi. So, apa efek dia? Alga ni dia akan tutup permukaan air dan menyebabkan cahaya matahari tak boleh masuk. So bila dia dah tutup permukaan kolam, so oksigen pun makin kurang lah kan. Bila oksigen kurang, macam mana ikan nak bernafas? So maknanya akan berlaku kematian haiwan dan hidupan akuatik. Kesiankan ikan. Contoh hidupan akuatik lagi, udang kan. Okay, next. Kalau dia tanya apakah maksud eutrofikasi? So, eutrofikasi adalah respon ekosistem terhadap penambahan fosfat dan nitrat daripada deterjen, baja dan sampah ke dalam satu sistem akuatik. Alright? Okey, sekarang kita tengok gambar ni. Cuba tengok gambar ni. Semua adalah gambar sungai-sungai yang tercemar. So, inilah air yang tercemar. So, rasa macam mana kita nak tahu tahap pencemaran air ni? Bahan apa yang kita akan gunakan? Jom kita belajar. Okey, cuba tengok larutan yang dia pegang warna biru kan. Apa kaitan dia? Jom kita tengok. So sebenarnya tahap pencemaran kita boleh tentukan dan kita boleh ukur dengan melihat nilai BOD. So apa itu BOD? BOD adalah Biochemical Oxygen Demand, iaitu jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisma untuk menguraikan bahan organik dalam sesuatu sumber air. Okey, kalau tak faham cuba tengok ayat ni. Mikroorganisma dia akan guna oksigen, betul? Untuk uraikan bahan organik. So bila dia dah guna oksigen jadi kurang lah. So, kalau tak faham, cuba tengok ayat yang ketiga ni. Semakin tinggi BOD, semakin banyak mikroorganisma. So, bila makin banyak mikroorganisma, oksigen makin banyak ke makin sikit? Ya, makin sikit. Dia konsep dia macam ni. Kalau orang makin ramai, makanan akan makin banyak ke makin sikit? Mestilah makin sikit, semua orang dah makan kan. Inilah konsep dia. Maknanya kalau banyak organisma, mikroorganisma, makin sikitlah oksigen. Alright. Okey, cuba kita tengok. Kita akan guna apa untuk cek ni? Kita akan guna larutan metilina biru. Larutan metilina biru ni dia adalah penunjuk kehadiran oksigen terlarut. So, maknanya kalau
Materina biru tu kekal warna biru, maknanya dalam tu ada banyak oksigen. Tetapi kalau tiba-tiba larutan materina tu luntur, maknanya makin lama jadi colourless. So maknanya dia dah tak ada oksigen. Alright. So kita tengok sini, tak pencemaran kita boleh tentukan dengan kita nak ukur masa yang diambil untuk warna materina biru tu luntur. Alright, okay, kalau tak faham kita tengok gambar, okay. So cikgu ada beberapa sampel air daripada blank, biomass, 150, 250, 350, commercial. So yang before ni adalah yang cikgu letak sampel dan cikgu tambah materina biru. Lepas tu cikgu biarkan selama 1 hari, lepas tu cikgu biarkan selama 1 minggu. Okay, awak rasa air yang mana yang paling tercemar? Yang blank ke yang commercial? Ya, jawapannya adalah yang komersial. Kenapa komersial paling tercemar? Kerana dia cepat jadi colourless. Alright, kalau tak faham, kita try tengok jadual ni. Alright, kita tengok yang atas, kurang tercemar. Bila dia kurang tercemar, BOD dia rendah. Kalau BOD dia rendah, maknanya dalam tu mikroorganisma ada sikit. Bila mikroorganisma sikit, oksigen jadi banyak. Maknanya kalau macam tak ada orang, makanan banyak kan. Tak ada orang nak makan kan. So, sama macam tu. Bila mikroorganisma dalam tu sikit, oksigen akan jadi banyak. So, bila oksigen banyak, materina biru akan kekal biru lah. Maknanya dia lambat jadi colourless. Faham tak? Okey, kalau air ni paling tercemar, BOD dia tinggi. Maknanya dalam air tu ada banyak mikroorganisma. Bila banyak mikroorganisma, apa berlaku ke oksigen? Ya, oksigen akan makin kurang, makin rendah. So, bila oksigen tak ada, apa berlaku dekat materina biru? Materina biru akan cepatlah jadi colourless. Senang kan pasal BOD? Alright? Cikgu nak tanya awak, adakah awak tahu pasal ni, berbola lumpur, rawat air kotor atau air karat? Ni lah berbola lumpur, pernah tengok tak? So, nampak tak tu siapa? Yes, Lim Guan Eng pun pegang berbola lumpur, dia baling dalam air. Next ini pun ada menteri pun baling juga. Ni ada juga kelata akhbar, dia kata berbola lumpur telah pulihkan air Sungai Mayuk. Nampak ni, ini pun murid-murid membuat berbola lumpur. Awak rasa kenapa diorang buat berbola lumpur? Ya, inilah sebab dia. Sebab sebelum dengan selepas sangat berbeza. Nampak tak? Berbola lumpur ni, dia telah buat apa? Yes, dia telah membersihkan air yang tercemar. So, sangat bagus kan? So, kenapa nama dia berbola lumpur EM? So, EM adalah stand for Effective Microorganisma. So, untuk membuat berbola lumpur EM ni, dia telah menggunakan 3 jenis mikroorganisma. Jom kita tengok. Yang pertama adalah dia guna bakteri asid laktik. Yang kedua dia guna bakteri fotosintetik. Yang ketiga dia telah guna yeast. Okey, kalau bakteri asid laktik dia guna untuk rawat sisa kumbahan. Kan air tu dah tercemar. So kita nak rawat sisa dan kita nak singkirkan bau busuk. Lepas tu kita nak merancangkan pertumbuhan mikroorganisma yang berbahaya. Lepas tu kita nak memudahkan perebutan bahan organik. So kita letak bakteri fotosintetik untuk diguna untuk disintesis bahan yang berguna seperti asid amino dan gula untuk makanan haiwan dan tumbuhan akuatik. Maknanya dia bukan setakat bersihkan air, but then dia juga bagi makanan dekat haiwan dan tumbuhan akuatik. Melalui berbola tu je. Next dalam berbola tu juga ada yeast. Yeast ni boleh menghasilkan bahan keperluan bagi tumbuhan hijau. Bagus kan berbola EM? Okey, jom kita belajar cara membuat berbola lumpur EM. Cara pertama, apa yang awak kena buat, awak ambil tanah, awak gaul atau you mix dengan EM bokashi. EM bokashi ni adalah baja yang ada mikroorganisma efektif tu. Lepas tu kita tambah larutan EM. Yang ketiga, lepas dah mix, dah gaul, kita akan bulatkan campuran jadi berbola EM. Okey, dah bentuk bulat, kita akan letak atas surat khabar. Yang kelima, kita nak buat apa? Lepas dah buat bulat-bulat, kita simpan berbola EM tu. Tapi jangan bagi kering. So, jangan kena matahari atau angin sangat kuat. Kan mikroorganisma kan suka tempat yang lembab. Kan? So, lepas awak dah simpan tu, macam ni kita nak tahu benda tu dah ready. So, apabila permukaan berbola lumpur disaluti atau di cover oleh fungi warna putih, maknanya dah sedialah digunakan. So, lepas dah sedia digunakan, yang ketujuh, inilah pelaksanaan dia. Maknanya awak boleh campak ke dalam air sungai atau air kolam yang tercemar untuk merawat sungai itu. Nanti misal tanya, cikgu, tanah saya ada. Mana nak beli EM bokashi? Tada! Shopee semua ada. Boleh beli kat Shopee, alright?
Okey, bab 3.2 telah tamat. Mari kita jawab praktis formatif 3.2 bersama-sama. Soalan cikgu yang pertama, namakan 3 jenis pencemaran alam sekitar. Ni sangat senang kan? Soalan cikgu yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan eutrofikasi? Ni kan kita dah belajar juga. So, pencemaran kita ada berapa? Ada 4. So, you just tulis 3. So, soalan yang B, namakan jenis pencemaran yang dihubung kaitkan dengan eutrofikasi. So soalan nombor 1 jawapan dia apa? Ya, betul. Pencemaran air ataupun you boleh pilih udara ataupun tanah ataupun you boleh pilih terma. Pilih antara 3. So eutrofikasi ni apa? Ya, jawapan dia adalah eutrofikasi adalah respon ekosistem terhadap penambahan ion fosfat dan ion nitrat daripada deterjen, baja dan sampah ke dalam satu sistem ekosistem akuatik. So, pencemaran apa yang eutrofikasi tadi? Ya, dia adalah pencemaran air. Bagus. Okey, kita sambung dengan soalan nombor 3. Soalan 3, namakan satu jenis pencemaran yang menyebabkan kesan buruk yang berikut. Kesan rumah hijau ni pemanasan pencemaran apa? Perubahan iklim ni pencemaran apa? Okey, kita pergi soalan nombor 4. Apakah biochemical oxygen demand, BOD? Soalan 4B, apakah hubung kait antara BOD dengan tahap pencemaran air bagi satu sampel air? Okey, kita tengok soalan 3 tadi. Pencemaran apa kalau kesan rumah hijau, pemanasan global? Ini adalah pencemaran udara sebab ada asap CO2 kan. So, kalau iklim adalah pencemaran terma, panas. Alright. So, BOD ni apa? Jawapan dia adalah BOD adalah jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisma seperti bakteria untuk mengurai bahan organik. So, apa kaitan BOD dengan tahap pencemaran? Ingat tak? Kalau BOD tinggi, pencemaran air macam mana? Makin tercemar ke makin tak tercemar? Ya, betul. Semakin tinggi BOD, semakin tinggilah tahap pencemaran. Dia macam IPU lah. Banyak IPU yang udara tu makin tinggi, makin tak nampaklah jalan. Makin tinggilah pencemaran. Alright, senang kan? Okey, kita sambung dengan soalan yang kelima. Soalan kelima, bagaimanakah larutan metilina biru berfungsi sebagai penunjuk tahap pencemaran air bagi satu sampel air? Ingat tak, kita ada sampel, kita tambah metilina biru, lepas tu apa jadi? So, macam mana larutan ni berfungsi? So, kalau nak tulis jawapan, awak kena cakap masa yang diambil untuk warna metilina biru tu luntur akan menentukan tahap pencemaran bagi air dalam sampel tersebut. So, semakin singkat masa untuk dia luntur, semakin tinggilah tahap pencemaran sampel tersebut. Maknanya dia ditunjuk sebagai kalau dia cepat luntur, kan? Maknanya tinggilah pencemaran. Macam tu je, senang kan? Okey, kita dah pergi soalan yang terakhir. Akhirnya. So, soalan yang keenam. Namakan mikroorganisma yang digunakan untuk membuat berbola lumpur mikroorganisma efektif. Ingat tak berbola lumpur EM? Mikroorganisma apa yang kita guna? Next soalan B, bagaimanakah mikroorganisma efektif ni dia boleh merawat air yang tercemar? Macam mana dia rawat? Tadi kan cikgu dah bagi tahu. So, nama mikroorganisma ada 3. Yang pertama adalah, kita guna bakteria asid laktik, bakteria fotosintetik dan kita guna yeast. So, mikroorganisma efektif macam mana dia tolong rawat air tercemar? Ya, dia buat apa? Macam mana dia merawat sisa kumbahan, dia menyingkirkan bau busuk air, dia merencatkan pertumbuhan mikroorganisma berbahaya, dia memudahkan pereputan, dia menambahkan oksigen terlarut dan dia telah mengurangkan BOD. Maknanya kurangkan BOD, maknanya kuranglah pencemaran, betul? So, cikgu rasa tajuk 3.2 sangat senang. Kalau ada soalan, cikgu rasa tak ada soalan sebab senang kan. So, itu saja untuk hari ini. So, cikgu harap awak faham tajuk ni dengan baik dan boleh jawab soalan dengan tepat dan betul. Okey, so jom like dan subscribe channel Cikgu Azhar untuk mempelajari tajuk sains tingkatan 5 KSSM yang lain. Okey semua, thank you. Bye. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help.